Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk taklimat unit kerjaya kaunseling pada kali ini, saya Cik Nur Hisham Yaakob, Pegawai Psikologi Kanan, merangkap Ketua Unit Kerjaya dan Kaunseling Pusat Asasi Bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM Kampus Dengkil. Saya mengucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar dan warga Pusat Asasi ke Kampus Dengkil dan selamat menjalankan sesi pembelajaran. Mudah-mudahan anda memperolehi kejayaan yang cemerlang. Untuk taklimat daripada unit kerjaya kaunseling mempunyai dua perkhidmatan, iaitu perkhidmatan kerjaya dan juga perkhidmatan kaunseling yang diberikan kepada pelajar-pelajar di pusat asasi dari segi proses perhubungan menolong, progres peluhan emosi dan juga macam-macam proses bantuan, dan secara dasarnya akan diberitakan dalam slide nanti. Yang pertama, perkhidmatan kaunseling iaitu adalah satu proses pertolongan secara profesional yang bertujuan untuk membantu individu memahami dirinya dan persekitarannya. Pegawai psikologi cuba mendengar, memberi layanan yang baik dan memahami isu yang cuba dihadapi oleh klien. Sementara klien memperihalkan isu, memahami dan mengambil tindakan mengurus isu yang dihadapi. Seterusnya, pegawai psikologi menerima dan menghormati hak-hak klien seperti membina hubungan kemanusiaan yang lebih positif. Untuk makluman semua para pelajar di pusat asasi, kaunseling itu bukanlah nasihat. Pegawai psikologi tidak akan memberi jawapan secara langsung terhadap semua persoalan klien, kerana apa yang baik untuk pegawai psikologi tidak semestinya baik kepada klien itu sendiri. Keistimewaan perkhidmatan kaunseling adalah membimbing klien mencari sumber dirinya yang menyumbang kepada isu yang dihadapinya. Dan kaunseling juga memegang prinsip kerahsiaan. Ini bermakna sepanjang sesi kaunseling berlangsung, segala rekod dan urusan surat menyurat yang berkaitan dengan perkhidmatan kaunseling adalah sulit dan rahsia mengikut peraturan kaunselor dalam kurungan Kelakuan dan Tata Tertib 1999 dan terikat dengan Akta Kaunselor 1998. Untuk makluman, di Pusat Asasi UiTM ada dua orang pegawai psikologi yang akan memberi perkhidmatan kepada anda dari segi perkhidmatan kaunseling dan perkhidmatan kerjaya, dan bantuan-bantuan dari segi penyediaan inventory untuk memudahkan anda mengenal diri dan mengenal potensi anda untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah dengan lebih baik. Pegawai psikologi yang pertama adalah Cik Batih Effendi bin Hudari. Berikut disenaraikan pendidikan dan juga kemahiran beliau. Sementara pegawai psikologi yang kedua adalah saya sendiri, iaitu Cik Nur Hisham Yaakob, sebagai ketua unit, di mana dalam slide dinyatakan ekspertis ataupun kemahiran-kemahiran yang kami mempunyai untuk membantu para pelajar sekalian. Apa yang kami tawarkan? Yang pertama adalah sesi kaunseling individu, sesi kaunseling kelompok, sesi kaunseling maya secara atas talian, sesi bimbingan dan juga konsultasi, ujian-ujian personaliti dan inventory diri yang merangkumi inventory personality sidik. Inventory personality sidik itu ada 4 inventory yang biasanya kita gunakan: personality warna, inventory gaya cinta, inventory minat kerjaya sidik, dan inventory personality sidik. Inventory minat kerjaya Holland yang digunakan untuk semua sistem universiti awam dan juga swasta di Malaysia. Inventory gaya belajar VAK dan juga saringan kesihatan mental Dr. Ramli Musa, iaitu ujian Depression, Anxiety, Stress Scale 21 daripada Dr. Ramli Musa, Universiti Islam Antarabangsa. Untuk soalan-soalan lazim, apakah perbezaan antara nasihat dan juga kaunseling? Kaunseling itu adalah satu proses interaksi yang melibatkan seorang kaunselor yang terlatih dan klien, di mana pada akhirnya klien akan mengalami satu perubahan tingkah laku yang positif, manakala nasihat cuma sesi untuk mendapatkan nasihat daripada bantuan seseorang yang tidak dilatih. Itu perbezaannya.
Apakah jenis permasalahan-permasalahan yang boleh diperbincangkan? Jenis-jenis masalah yang boleh diperbincangkan meliputi kategori masalah peribadi, kerjaya, keluarga, perhubungan, kesihatan dan juga pembangunan diri. Dan siapakah yang boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling? Perkhidmatan kaunseling terbuka kepada semua warga Pusat Asasi UiTM, sama ada pelajar dan juga kaki tangan. Seterusnya, bagaimana cara saya untuk membuat temujanji dengan kaunselor? Boleh dibuat temujanji melalui dua kaedah. Yang pertama, melalui sistem counselingtoyou.uitm.edu.my, melalui telefon pada nombor yang akan saya sharekan sebentar lagi, atau datang secara terus ke unit kejayaan kaunseling bahagian hal ehwal pelajar Pusat Asasi UiTM di tingkat 2 bangunan pentadbiran. Adakah perkara-perkara yang dibincangkan semasa sesi kaunseling akan dihebahkan kepada orang lain? Ini satu soalan-soalan yang biasa di Pusat Asasi. Jawapannya, setiap perkara yang dikongsi dalam sesi kaunseling adalah terikat kepada etika kerahasiaan, kecuali jika melibatkan pelanggaran perkara-perkara yang memudaratkan klien, orang lain dan pelanggaran undang-undang yang sedia ada. Untuk makluman, ada juga kes-kes yang berlaku di Pusat Asasi sebelum-sebelum ini yang terpaksa alih-fungsikan kepada pihak third party atas dasar 3 perkara tersebut, pelanggaran undang-undang. Jadi, seandainya berlaku kes yang di luar kawalan ataupun dah melibatkan jenayah, jadi kita terpaksa share ataupun merujuk kepada pihak yang berwajib seperti PDRM ataupun pihak-pihak yang lain. Dalam isu-isu pelajar di Pusat Asasi, dibagikan kepada dua kaedah lah. Yang pertama dari segi akademik, iaitu biasanya persoalannya banyak kaedah pembelajaran yang berbeza. Biasanya sangat berbeza di Pusat Asasi adalah anda semua daripada sekolah menengah kebangsaan, berasrama penuh dan segala macamnya diasasi, diajar dan diimplementkan cara pelajaran ke arah universiti, ke arah IPT, dan penggunaan sistem CGPA. Jadi bermula daripada diasasi, anda dah dilatih dan diberikan informasi secukupnya tentang penggunaan sistem CGPA. Yang taklimat secara langsungnya akan diberikan kepada bahagian hal ehwal akademik. Fasiliti dan kemudahan seperti internet, gadget dan peralatan. Biasa masalah-masalah utama adalah kekurangan peralatan dan akses yang minima. Jadi kita faham dalam penggunaan sekitar lebih daripada 3,000 orang, maka penggunaan internet itu sangat-sangat limited, dan sebarang permasalahan bolehlah tuan-puan, adik-adik merujuk masalah berikut kepada pihak infrastruktur Pusat Asasi. Dan kewangan, pihak-pihak HCP juga menyediakan bantuan kewangan pelajar asasi bagi yang layak. Seterusnya, masalah dengan rakan sebilik ataupun serumah. Pengalaman baru tinggal bersendirian. Sebelum ini anda ada rakan-rakan di sekolah, tapi di asasi anda terpaksa menggunakan memulakan satu perhubungan yang baru dengan rakan-rakan yang baru dengan cara-cara yang baru. Semestinya ada masalah bagi separuh-separuh orang. Bagi yang tidak ada masalah, anda boleh juga berkongsi tips anda kepada rakan-rakan bagaimana untuk mengelak kepada masalah disisihkan ataupun masalah-masalah yang lain. Dan masalah-masalah berkaitan dengan keluarga dan juga perhubungan, seperti berjauhan daripada keluarga, persekitaran yang baru. Biasanya akan ada masalah bagi pelajar-pelajar yang daripada permula sekolahnya, sekolah rendah, sekolah menengah, tidak pernah keluar dari daerah asalnya dan menyambung dan melanjutkan pelajaran di Pusat Asasi, ada masalah. Ini semua berkaitan dengan adjustment, transisi masa yang menyebabkan apabila berada di tempat baru, perlulah sesuaikan dengan situasi baru. Dan biasanya pelajar-pelajar juga pernah datang berjumpa kaunselor bagaimana nak menguruskan masalah-masalah seperti ini. Jadi pendirian pusat kerja kaunseling adalah melalui pemberian nasihat dan juga pertukaran maklumat, dan juga yang paling penting sekali adalah sejauh mana anda ingin dengan informasi yang anda dapat ingin merubah dan menjadi sesuatu yang lebih baik dan mengurangkan minima masalah dengan rakan anda. Sebelum ini berlaku waktu pandemik, terutamanya masalah ODL, pembelajaran atas talian, di mana ada perubahan gaya belajar,
ada inovasi yang kian berkembang dan ciri-ciri kaedah dan gaya yang bersesuaian. Ini bagi separuh-separuh orang juga ada mempunyai masalah apabila biasanya pembelajaran tu dicampaikan secara tatap muka, tapi ketika ada berlakunya pandemik ataupun apa-apa isu menyebabkan anda terpaksa online, maka isu-isu ni boleh berlaku. Dan luahan-luahan masalah juga sering kami di unit kerja kaunseling menghadapi dan cuba bantu anda para pelajar sekalian. Kerjaya, itu laluan pemilihan kerjaya yang masih jauh. Jadi dinasihatkan pada ruang ini anda hanyalah fokus untuk pembelajaran, fokus kepada CGPA untuk melayakkan anda ke ijazah yang mengikut pilihan anda. Sebagai contoh, anda saksi sains, anda boleh skor 4.0 untuk anda pergi ke fakulti ijazah perubatan, farmasi dan juga sains kesihatan. Begitu juga dengan asasi kejuruteraan. Anda untuk melanjutkan pelajaran ke kejuruteraan elektrik, sebenarnya anda perlu skor di peringkat asasi dengan menerapkan gaya belajar yang paling baik dan menentukan CGPA yang paling tertinggi untuk anda capai untuk memudahkan proses anda melihat dan masuk ke peringkat yang lebih tinggi. Dan kita biasa di sini menggalakkan pelajar-pelajar di asasi UiTM semuanya secara keseluruhannya masuk melanjutkan pelajaran peringkat sarjana dan ijazah sarjana di UiTM. Dan masalah yang terakhir yang sangat common, iaitu masalah depression, anxiety dan stres. Ini masalah kesihatan mental yang selalu mendapat perhatian dan boleh diberi tekan menjadi penyakit yang paling utama di Malaysia, dan semua kumpulan sasar daripada dewasa, remaja, kanak-kanak, pelajar universiti semua terdedah dengan masalah depression dan anxiety. Penjagaan kesihatan mental sangat penting, sangat untuk memberikan anda fokus yang bagus untuk belajar. Sekiranya anda didiagnose ataupun sekiranya anda dikenal pasti ataupun mengalami simptom-simptom kesihatan mental, sila dapatkan bantuan secepat mungkin. Selain daripada unit kerja kaunseling, bantuan di pusat unit kesihatan UiTM juga untuk membantu anda menyalurkan masalah anda untuk kita memberikan rujukan ke peringkat Hospital Putrajaya, iaitu yang paling berhampiran di sini. Unit psikiatri Hospital Putrajaya. Jangan risau, anda tidak berseorangan. Anda tidak perlulah menyimpan masalah anda. Kami sentiasa dan boleh membantu anda. Dan yang terakhir, sila amalkan gaya hidup yang sihat. Mungkin dengan mengamalkan gaya hidup sihat mengurangkan anda punya tempoh untuk cara berfikir yang tidak rasional dan membuatkan kemurungan anda berkurang. Dan memang terbukti melalui Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menggariskan 3 perkara ini. Anda boleh membuat temu janji secara atas talian di counseling2u.uitm.edu.my dengan melayari kaedah-kaedah seperti berikut. Yang pertama, mendaftar secara kaunseling to you untuk pelajar, buka di laman web, register dengan memasukkan nama dan juga email anda. Setelah memilih, yang kedua adalah member type. Yang ketiga, masukkan student ID anda, dan yang keempat, mencipta password anda sendiri. Dan setelah itu anda boleh login account setelah anda lengkapkan 4 yang tadi. Dan anda boleh masuk ke skrin utama untuk menetapkan janji temu anda pada waktu bila, pada masa bila, mengikut kesesuaian anda. Pihak kaunselor akan menghubungi anda sekiranya masa anda bertindan dengan sesi lain ataupun bertindan dengan kerja-kerja pentadbiran kaunselor yang lain. Biasanya kami akan susun mengikut keperluan anda, dan anda akan dapat peluang anda untuk sesi kaunseling. Dan kedua, anda boleh datang secara walk-in sekiranya pada waktu itu boleh dibantu secara terus. Anda boleh pilih tarikh dan juga masa, waktu bila, dan anda submit permohonan anda. Dan yang keempat, lengkapkan inform consent. Inform consent ni adalah borang persetujuan termaklum untuk sebelum menghadiri sesi kaunseling. Anda baca adakah anda bersetuju dengan inform consent tersebut, baru anda tanda masukkan nama dan juga nombor password anda tekan submit.
Apabila selesai 4 proses ini, maka anda boleh datang mendapatkan sesi kaunseling seperti yang telah anda tetapkan pada masa yang anda tetapkan. Untuk makluman, kelab di bawah unit kaunseling ada 2. Sebab di sini bagi ahli pelajar, banyak kelab dan persatuan yang ditubuhkan untuk anda mendapat, khususnya mendapat markah merit di akhir pengajian anda, untuk melayakkan anda lebih relevan untuk mohon ke peringkat sarjana. Kita ada peers club dan juga kelab rakan kaunselor. Jadi marilah, kalau yang belum daftar, marilah mendaftar ramai-ramai, kerana perjumpaan kelab seminggu sekali dan ada 5 minggu sahaja sepanjang satu semester, dan anda akan belajar banyak tentang ilmu-ilmu kaunseling, penyediaan inventory dan juga program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang lain yang lebih menyeronokkan. Berikut adalah disenaraikan program-program yang telah dijalankan pada tahun lepas dan juga tahun ini. Untuk makluman, unit kerja kaunseling mempunyai satu Malaysia Board of Record, iaitu pengendalian program motivasi dan kepimpinan pelajar bersama Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Shah Alam dan kerjasama Pusat Asasi dan 7 buah sekolah di PPD Kelang Utara, Bandar Kelang. Dan program ini telah membuka satu mata yang sangat besar dalam bidang pengucapan awam, dan bagaimana melalui motivasi ada penglibatan 8 sekolah yang telah berjaya kita buat pengucapan awam secara beramai-ramai di Pusat Asasi Kampus Dengkil. Inilah sedikit sebanyak yang telah dicapai pada tahun lepas, dan program-program yang dirancang seperti perkhidmatan kaunseling, adalah program outreach, ada program-program kesihatan mental, ada program-program bagaimana secara one off, pengisian secara one off, macam mana nak mengendalikan masalah OCD, ADHD dan sebagainya, dan program-program bimbingan yang lain. Dan ada juga program berkenaan dengan bagaimana art terapi membantu anda dalam menyelesaikan masalah anda, masalah emosi anda secara khususnya. Dan program-program yang berlangsung pada tahun ini juga melibatkan komuniti, pelajar Rohingya, pelajar-pelajar pusat asasi dan juga kalangan staf, seperti yang dinyatakan, seperti yang ditunjukkan di lampiran-lampiran. Alhamdulillah mendapat sambutan yang hangat. Unit kaunseling, Kejaya Kaunseling juga telah memberikan perkhidmatan bukan hanya di dalam, juga di luar. Buktinya dengan polis Diraja Malaysia, dengan staf UiTM secara khususnya, dan juga pelajar-pelajar dan komuniti-komuniti sekitar pusat asasi. Apakah mitos-mitos tentang kaunseling? Kaunselor tidak memahami saya, melainkan kaunselor itu mempunyai pengalaman atau latar belakang yang sama dengan saya. Ini biasanya bermain di fikiran-fikiran pelajar-pelajar sekalian. Dan yang faktanya, kaunselor telah dilatih untuk mendengar luahan dan menghormati perbezaan hidup dan pengalaman hidup, termasuklah perbezaan jantina, bangsa, agama, umur dan lain-lain perbezaan. Sekian dahulu daripada saya. Jumpa anda. Selamat maju jaya sebagai pelajar pusat asasi, dan come and see us untuk membantu kecerdasan, keharmonian emosi anda. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.